Okey, cikgu sambung. Tadi dia punya ni tak cukup pula So, cikgu sambung. Ini ialah 2/3/2. So, kita nak tengok, tadi last kita tengok arus ulang alik dengan arus terus, AU dengan AT. So, kita nak masuk 2/3/2, iaitu menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Macam mana satu litar tu direka bentuk. Okey, kita akan cover 3 bahagian. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok dia punya. Okay. Nombor 1 kita akan tengok ciri-ciri keselamatan dia. Yang kedua kita akan tengok kedudukan peranti dalam litar. Untuk ciri-ciri keselamatan dia, cuba awak tengok dengan kedudukan ni, cerita dia lebih kurang sama cikgu akan ajar serentak. So awak tengok perut nasi ni, semua wayar-wayar yang berselirat, sambungan-sambungan dia, segala dia punya komponen-komponen elektrik elektronik ni semua dia letak dekat kawasan bawah ni. Sama juga ni peti ais ni. Semua wayar dia punya cooling coil dia semua dia letak dekat belakang. Kenapa letak kat belakang? Kan susah nak ambil, susah nak capai kan. So itu sebenarnya adalah ciri-ciri keselamatan. Kenapa litar tu dia letak dekat bawah, letak dekat belakang? Sebab ianya diletakkan di bahagian yang tersembunyi dan tidak mudah dicapai. Cuba awak bayangkan kalau kanak-kanak, kalau wayar ni ada dekat atas tepi-tepi kan, kanak-kanak terpegang, kita sendiri terpegang, belakang ni pun sama terpegang, kan bahaya kan. Ataupun dekat dalam perut nasi ni kan, kalau kita letak wayar-wayar ni dekat tempat yang berdekatan dengan perut nasi ni, ke atas, bahagian atas ni, kan kita isi air, beras semua dalam tu kan. Cuba bayangkan air bersentuhankan pula dengan elektrik. So akan jadi satu litar pintar. So benda tu sangat bahaya. So dari ciri pertama, keselamatan ianya diletakkan di bahagian yang tersembunyi dan tidak mudah dicapai. Yang kedua, kedudukan peranti dalam litar. Kedudukan peranti ni maksudnya susunan komponen dalam peralatan elektrik. Tengok cara disusun ni. Kenapa disusun cara macam ni? Letak dekat bawah, letak susun-susun dalam ni, masukkan elok-elok dekat sini. Yang pertama adalah untuk menjimatkan ruang. Yang kedua, aspek keselamatan. Dan selain daripada itu, ia juga nampak kemas dan juga menarik. So, yang pertama keselamatan. Yang kedua ialah kedudukan peranti dalam litar. Okay. So, kita pergi kepada yang ketiga. Lupa pula cikgu. So, apa jadi kalau kita tak jaga keselamatan dengan tak titik beratkan kedudukan peranti? Jadilah macam ni. Kirim salam lah dekat semua orang Okey. So, kita pergi sambung. Kita tengok nombor 3, jenis-jenis litar. Jenis-jenis litar ni ada dalam buku teks awak bermula daripada muka surat 66. So, ada 5 jenis-jenis litar. Okey, cikgu akan, yang pertama ni cikgu akan gabungkan dua ni, litar tertutup dengan litar terbuka. Sebab apa? Dia orang saling berkait rapat antara satu sama dengan yang lain. So, litar tertutup dengan litar terbuka ni, beza dia pada perkataan tertutup dengan terbuka. So, tertutup dengan terbuka ni sebenarnya merujuk kepada switch kita. Kalau litar tu tertutup, maksudnya switch tu ditutup. Maksudnya, dia rata macam ni, maksudnya dia dah ditutup, maksudnya dia dah on. Kalau litar terbuka tu pula, maksudnya switch tu kita buka. Dia jadi off kat sini. Tertutup, terbuka. Tertutup, terbuka. So, yang membezakan dia adalah kita tengok switch. Switch tu tertutup, litar tertutup. Switch terbuka, litar terbuka. Switch tutup, on. Switch buka, off. Dia macam nampak macam pelik sikit kan? Dia macam berlawanan. Okay. So, litar tertutup mempunyai satu kitaran lengkap. Kitaran ni maksudnya pergerakan elektrik daripada positif pergi kepada negatif. Ingat tak tadi masa kuis soalan tadi ada satu gambar macam S terbalik tu, dia adalah satu sumber. Yang ini pula, ini pun sama adalah satu sumber. Yang tadi pun sumber. Yang tadi sumber untuk arus ulang alik. Yang ini sumber untuk arus terus. Ini adalah daripada simbol untuk bateri. So, yang ini lengkap, yang ini pula tidak mempunyai satu kitaran lengkap. So, bila kita dah buka switch ni, boleh tak arus tu berjalan daripada positif ke negatif? Mestilah tak boleh kan. Sebab dia sama macam jambatan yang kat tengah-tengah tu dah pecah. So, tak boleh nak jalan. Sebab tu lampu dia tidak menyala. Lampu yang ini menyala. So, tengok figure kat bawah ni. Buka, tutup. Buka, tutup. Bezanya pada switch sahaja. Litar terbuka, litar tertutup. Litar terbuka, litar tertutup. Itu beza dia Okay, so bila nak tengok litar tertutup dengan litar terbuka ni, rujuk pada switch tu saja. Switch tutup, litar tertutup. Dia on. Switch buka, litar terbuka, dia off. Dia terbalik Okay, next.
kita ambil 3 pula. Tadi kan cikgu cakap ada 5 jenis litar. So 2 yang pertama tadi adalah litar terbuka dengan litar tertutup. 3 yang seterusnya adalah litar salah kekutuban, litar pintas dan litar arus bocor. Litar kekutuban ni senang je. Salah kekutuban. Kutub ni maksudnya positif dengan negatif dia. So kalau kita salah pasang, contohnya paling mudah lah, bateri kalau awak salah pasang positif dengan negatif, boleh on tak? Tak boleh kan? So si litar salah kekutuban ni maksudnya awak cuma salah pasang positif dengan negatif dia. Okay? Sama macam yang ni. So bateri ni dia ada positif, pergi kat perintang. Kemudian sepatutnya positif dia ni pergi, LED ni ada positif dengan negatif. Tapi yang ni disambungkan positif ni pada negatif LED. So sebenarnya LED tu kita kena terbalikkan sahaja. So kalau macam ni dia tidak akan menyala. Sebab apa, dia dah salah. Nama pun salah kekutuban kan. So dia tidak berfungsi lah, tidak menyala. Tidak berfungsi ya. Next kita ada litar pintas dengan litar arus bocor. Dua-dua ni melibatkan wayar yang bocor. Awak tahu kan, bila dekat wayar ni, dekat luar ni yang warna merah, warna hitam. Kalau awak tengok dekat wayar dekat rumah ada warna merah, warna hitam, warna kelabu. Itu yang biasa ya. Yang dekat luar tu nampak macam getah. Ataupun kalau pada iron dia macam bentuk benang tebal tu. Yang dekat luar tu sebenarnya adalah penebat. Yang dekat luar warna hitam, warna merah ataupun benang yang kat luar wayar tu, dia sebenarnya adalah penebat. Dia tak boleh mengalirkan elektrik. Kenapa kita buat penebat? Sebab cuba awak bayangkan, penebat tu sebenarnya melindungi kita daripada terkena renjatan elektrik. So, kalaulah penebat di luar tu terbocor, mestilah berbahaya. So, litar pintas berlaku apabila wayar positif bocor. Ini wayar merah ni adalah wayar positif. Tengok kat sini dia bocor. Dia berjumpa pula, bergabung pula tenaga dengan wayar negatif pun bocor. Penebat dua-dua ni bocor. Penebat bocor, berjumpa dekat tengah-tengah tanpa melalui beban. Dia tak sempat lalu dekat beban lagi. Ini beban kan? Dekat sini ada beban kan? Dekat sini ada beban kan? Ini dia ada punya kawalan. Ini adalah dia punya sumber. Sini adalah dia punya beban. So, yang ni adalah medium. Wayar ni adalah medium. SMK beban. So, tak sempat lagi nak lalu dekat beban tu, dia dah jumpa. So, yang ni akan menyebabkan litar pintas. Biasanya kalau kat rumah kita tu, dia akan macam, kita panggil dia short lah. Ataupun tendang. Kita punya istilah macam tu lah. Okay? So, itu adalah litar pintas. Wayar positif bocor, jumpa wayar negatif bocor tanpa melalui beban. Litar arus bocor pula, dia melibatkan wayar hidup yang bocor. Bila awak pakai plug 3 pin, dalam plug 3 pin tu ada satu wayar tu namanya wayar hidup. Dia biasanya ada dekat sebelah kanan. Okay, dalam plug tu dekat sebelah kanan, warna dia merah ataupun coklat macam tu lah. So, wayar hidup tu bocor. Penebat dia maksudnya penebat dia tu dah terkoyak, dah bocor. Bersentuh. Ini positif ni. Maksudnya dia bersentuh dengan bahan logam perkakasan elektrik. Contohnya macam elektrik awak dekat luar tu kan ada bahan logam macam besi tu kan. So, wayar hidup tu dia terkena dekat besi dekat luar tu. Okay, besi bahan logam kat luar. Itu kita panggil litar arus bocor. So, litar salah kekutuban pun tak berfungsi. Litar pintas pun tak berfungsi. Litar arus bocor pun tidak berfungsi. So, daripada 5 litar ni yang berfungsi dan selamat cuma yang ini sahaja. Litar tertutup. Litar terbuka tidak berfungsi. Litar salah keketuban tidak berfungsi. Litar pintas tidak berfungsi dan berbahaya. Litar arus bocor tidak berfungsi dan berbahaya. So, ada 5 jenis litar. So, hari ni kita dah tengok, rumusannya kita dah tengok SMK beban. Ingat balik, S ialah sumber, M ialah medium, K ialah kawalan. Sumber maksudnya daripada mana elektrik itu datang, daripada boleh diperbarui dengan tak boleh diperbarui. Medium macam mana arus elektrik itu berjalan, sama ada guna wayar ataupun tanpa wayar. K, kawalan macam mana peralatan elektrik itu on dengan off, sama ada manual ataupun secara automatik. Beban pula adalah peralatan elektrik. Dia memberi kesan, sama ada kesan bunyi, cahaya, haba ataupun kinetik. Okay. Kemudian bahagian yang kedua pula, cikgu dah ajar awak menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kedudukan peranti. Dan yang ketiga, ada 5 jenis litar tadi. Litar terbuka, litar tertutup. Tengok switch dia je. Kemudian kita ada litar pintas, litar salah ketutupan dan litar arus bocor. Okay, so ini kita dah ambil dalam bahagian yang pertama. So itu saja untuk cikgu pada video kali ini. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Jaga diri semua. Bye.